Sebelum itu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe Cikgu Yani punya channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang bab 2 nutrisi dan teknologi makanan. Subtopik 2.1 gizi seimbang dan kalori. Standard pembelajaran bagi bab 2 ini ialah menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Tapi hari ini cikgu tidak akan menerangkan tentang eksperimen. Kita cuma akan menganggarkan nilai kalori dahulu. Untuk yang kedua, memerihalkan gizi seimbang. Apa maksud gizi seimbang? Dan yang ketiga, mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, sekarang kita lihat gizi seimbang dan kalori. Apa yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Persoalannya, adakah hidangan nasi lemak merupakan suatu contoh gizi seimbang? Berikan sebabnya. Cuba fikirkan. Nanti kita akan bincang jawapannya. Okey, sekarang ini kita akan membincangkan tentang masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Jadi kita akan sentuh bahagian malnutrisi terlebih dahulu. Malnutrisi merupakan kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan menyebabkan malnutrisi. Beberapa contoh masalah kesihatan akibat malnutrisi adalah seperti gambar foto. Okey, namakan punca yang menyebabkan setiap masalah kesihatan tersebut. Jadi di antara masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi ialah dalam gambar ni ada menjelaskan tentang penyakit skuri, goiter, pembekakan di bawah dagu, pembekakan di kau. Dan kita ada juga penyakit marasmus, riket dan kwashiorkor. Itu adalah di antara masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Okey, sekarang cikgu akan menerangkan konsep pinggan sihat Malaysia. Pinggan sihat Malaysia. Okey, tengok di sini gambar rajah ni menunjukkan ada sayur, ada ikan, ada nasi. Jadi kalau kita nak lihat apa konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, yang pertama kita lihat isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Maksudnya suku pinggan tu mestilah nasi ataupun sumber karbohidrat, contohnya mi ke, bihun ke, dia satu suku pinggan saja. Untuk yang kedua, isi separuh pinggan dengan buah dan sayur. Jadi, dalam pinggan itu, buah dan sayur mesti lebih banyak berbanding dengan karbohidrat ataupun makanan dari sumber yang lain. Dan yang ketiga ialah isi suku pinggan lagi dengan ikan ataupun sumber protein yang lain. Jadi, ini adalah yang dinamakan konsep pinggan sihat Malaysia. Faham ya? Jadi lepas ni, kalau kita nak sihat, kita perlu mengamalkan konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, nilai kalori makanan. Sekarang kita nak kira bagaimana kita nak kira nilai kalori bagi makanan. Okey, kita tengok definisi bagi nilai kalori dahulu. Nilai kalori ataupun nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Okey, lihat sekarang ni unit nilai kalori ialah tenaga yang dibebaskan
oleh peoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori. Di sini kilokalori, KCAL, ataupun joule, J, ataupun kilojoule. Apakah unit SI bagi tenaga? Okey, di sini cikgu ada dalam petak ni kita boleh tengok 1 kalori adalah bersamaan dengan 4.2 joule lah. 4.2 joule. Jadi 1 kilokalori bersamaan dengan 4.200 joule. Jadi ataupun kita tulis 4.2 kilojoule. Jadi unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Itu adalah unit SI bagi kalori. Okey, susulan daripada nilai kalori makanan yang tadi kan, kita nak mengukur. Macam mana nak mengukur? Pengukuran nilai kalori dalam makanan. Pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai kalorimeter bom. Gambar foto di sebelah menunjukkan itu adalah kalorimeter bom. Okey, jauh-jauh di bawah pula menunjukkan nilai kalori dalam karbohidrat, lemak dan protein yang diukur dengan cara menggunakan kalorimeter bom. Kalau lihat di bawah ni, kita ada kelas makanan, karbohidrat, lemak dan protein. Jadi berapakah nilai kalori dalam kilokalori joule per gram? Kilokalori per joule per gram. Karbohidrat contohnya 16.7. Lemak pula 37.6. Lebih tinggi kandungan kalori bagi lemak. Kemudian kita lihat protein pula 16.7. Lebih kurang sama dengan karbohidrat. Tahukah kamu, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori juga adalah berlainan, bergantung kepada jenis makanan tersebut. Okey, nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Contohnya, cuba kita perhatikan rajah di bawah ni dan jadual di sebelah yang menunjukkan beberapa contoh makanan dan anggaran nilai kalorinya. Kalau lihat di sini, gula warna hijau adalah karbohidrat, yang warna merah adalah lemak, warna putih adalah protein, manakala warna biru adalah air. Kalau kita lihat makanan jenis gula, 100%-nya adalah karbohidrat, mengandungi karbohidrat. Kalau daging pula, kita ada 69% adalah air, 18% adalah protein, kita ada 13% ataupun 12% lemak. Kalau minyak sawit, 100% adalah lemak sebab dia adalah minyak sawit. Minyak adalah lemak 100%. Okey, kalau lihat beras pula, beras 76% saja adalah karbohidrat. Tetapi jangan lupa, beras juga ada lemak. Cuba lihat di sini, 2% adalah lemak. Kita ada 8% adalah protein dan selebihnya adalah air. Jadi di sini kita boleh anggarkan kalori bagi makanan yang berlainan. Okey, ini adalah jadual yang berkaitan dengan makanan berlainan tadi dengan nilai anggaran kalorinya. Contoh di sini, karbohidrat sumbernya adalah nasi, roti putih dengan gula kasar. Kalau lihat di sini, nasi 15.04 nilai kalori dia. Roti putih pula 10.60. Gula kasar 16.50. Lebih tinggi nilai kalori bagi gula kasar. Untuk lemak pula, sumbernya adalah minyak sawit dan mentega.
minyak sawit 38%. Sifar lebih tinggi ya kandungan nilai kalorinya sebab ia berasaskan lemak. Kemudian mentega juga agak tinggi 31.20. Kalau lihat protein, dia daging ayam 8.27, manakala daging lembu lebih tinggi 13.11 nilai kalorinya. Okey, untuk pelawas pula, kita ada kubis nilai kalori 0.34 dan timun adalah 0.55. Jadi untuk pelawas kita lihat di sini nilai kalorinya lebih rendah berbanding dengan jelas makanan yang lain. Jadi pelawas ni lebih sesuai lah untuk kita ambil dalam kuantiti yang banyak. Sekarang ni kita lihat pula kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, berdasarkan buku teks kita ada menunjukkan di sana, gambar pun ada. Kita ada gambar lelaki yang gemuk dan lelaki yang kurus. Okey, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Bagaimanakah seseorang individu dapat mengesahkan sama ada pengambilan jumlah kalorinya menepati, tidak cukup atau berlebihan berdasarkan keadaan fizikalnya? Bagaimanakah pengambilan jumlah kalori seseorang individu dapat menyebabkan kesan-kesan seperti kegemukan atau terlampau kurus? Jadi amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anoreksia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Jadi raja di sebelah juga menunjukkan beberapa contoh punca masalah kesihatan serta kesannya terhadap individu. Okey, gambar bukan gambar lelaki gemuk dan terlampau kurus. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan. Nanti kita akan lihat kesan, punca dan sumbernya sekali ya. Bagaimana, apa yang akan terjadi daripada pengambilan kalori yang tidak menepati keperluan. Okey, kita akan lihat dari segi masalah kesihatan, punca dan kesan. Di sini cikgu akan terangkan 5 jenis masalah kesihatan, puncanya dan kesannya. Okey, masalah kesihatan yang pertama ialah obesiti. Dan yang kedua ialah anoreksia nervosa. Apakah punca obesiti? Ambil makanan yang tinggi kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Kesannya pula meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Bagi anoreksia nervosa pula, puncanya ialah keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau kenaikan berat badan dan boleh membawa maut. Okey, seterusnya kita akan membincangkan 3 lagi masalah kesihatan, kesan, punca dan kesannya. Okey, masalah kesihatan yang ketiga
lukis dulu. Ialah arteriosklerosis, diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi. Arteriosklerosis ialah pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Jadi kesannya lumen arteri akan jadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Juga meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke. Untuk diabetes mellitus, ambil makan minum yang tinggi gula untuk masa yang panjang. Jadi kesannya akan menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan saraf dengan luka sambat sembuh. Untuk tekanan darah tinggi pula, puncanya ambil makanan tinggi garam untuk jangka masa panjang dan kesannya meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke juga.